Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 3 akan menerangkan peranan logik dengan ilmu falsafah. Sebelum kita meneruskan pembentangan ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Nur Syamira binti Roslan. Hai, nama saya Nur Syahada binti Muhammad Sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Laila Mastura binti Abdul Muin. Di dalam video ini, kami akan menerangkan tentang dua perkara, iaitu peranan, kedudukan dan hubungan ilmu logik dengan ilmu falsafah dan juga metodologi penghasilan ilmu. Istilah logik berasal daripada bahasa Yunani yang berbunyi logos. Logos membawa maksud idea atau alasan hasil daripada kajian tentang kebenaran perkara sama ada secara inference atau melalui kajian. Logik dikaitkan dengan istilah rasionalisme. Istilah rasionalisme juga berasal dari perkataan Latin iaitu ratio yang bermaksud reason dalam bahasa Inggeris. Kerasionalan ialah keupayaan minda yang dikaitkan dengan intelek dan berbeza sekali dengan pengalaman. Istilah logik boleh didefinisikan sebagai sains pengakal hujahan iaitu kaedah melakukan pengalasan. Pengalasan ialah proses bagaimana kita membuat kesimpulan daripada bukti atau apa-apa yang kita jadikan sebagai bukti. Tokoh pertama yang mengkaji dan menggunakan ilmu logik ialah Socrates yang berasal dari Yunani. Socrates menjunjung status ilmu logik sebagai sains yang akur dengan ketinggian dan kemudian kuasa pendalian. Beliau juga mengalukan proses logik sebagai budi bicara iaitu common sense. Tokoh kedua yang juga berasal dari Yunani ialah Plato. Plato mengetengahkan metod sintetik untuk memperjelaskan ilmu logik. Beliau menyatakan bahawa untuk mendekati ilmu logik sebagai sebahagian daripada bidang sains, seseorang itu perlu membebaskan diri daripada kecenderungan dan prasangka yang diterbitkan oleh akal budi. Tujuan ilmu logik ialah untuk membangunkan satu sistem kaedah dan prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai kriteria untuk menilai hujah-hujah orang lain. Ilmu logik juga ialah untuk membolehkan seseorang dapat membezakan hujah yang baik dan buruk. Kita perlu ingat bahawa konsep asas pemikiran logik adalah kebenaran. Seterusnya ialah kepentingan ilmu logik. Kajian logik merupakan ganjaran kepada perkembangan bidang keintelektualan. Penguasaan ilmu logik boleh membantu kita untuk mengenali dan dapat mengelakkan sebarang kesilapan kerana kita berupaya berfikiran secara berkesan tentang sesuatu perkara. Selain itu, ilmu logik juga boleh meningkatkan kuasa penaakulan terhadap sesuatu perkara. Individu yang menguasai ilmu logik akan mempunyai teknik belajar untuk membezakan antara hujah-hujah yang sah dan tidak sah dan juga dapat membezakan kepercayaan benar dengan yang palsu. Selain itu, seseorang juga lebih berupaya untuk mengesan kesilapan dalam hujah-hujah orang lain. Dalam proses penghasilan ilmu terdapat satu konsep yang dinamakan konsep falasi. Apa itu konsep falasi? Konsep falasi ini adalah kesilapan cara berfikir yang membawa kepada huraian atau kesimpulan atau pendapat yang keliru. Huraian atau alasan atau kesimpulan keliru ini adalah akibat daripada penyalahgunaan proses takulan dan silogismnya. Berfikir secara logik boleh mengelakkan daripada berlakunya falasi ini. Namun begitu, para pemikir logik menganggap bahawa falasi ini amat bahaya kerana sukar dikesan dan kerap meyakinkan diri jika tidak diteliti. Terdapat dua jenis falasi, iaitu falasi formal dan falasi tidak formal. Apakah punca-punca berlakunya falasi ini? Punca-punca berlakunya falasi ini adalah: yang pertama, berfikir secara terburu-buru; yang kedua, fikiran celaru, yang ini dikaitkan dengan emosi atau keadaan paksaan; yang ketiga, fikiran sempit; yang keempat, fikiran kabur, yang ini tidak cukup data atau fakta.
Secara ringkasnya, dapat saya simpulkan bahawa konsep falasi ini perlu dicegah dan daripada berluasa dan dipandang serius kerana ianya merupakan penyalahgunaan yang sememangnya memberi kesan yang negatif. Jika tidak diatasi, maka akan timbullah banyak konflik-konflik dan proses penghasilan ilmu itu sendiri akan terganggu. Pada pandangan saya juga, konsep falasi ini juga kerap berlaku pada kalangan kita pada hari ini. Jadi, untuk mengelakkan daripada kita terjerumus, maka satu sumber atau teknik yang kukuh perlu menjadi rujukan, dan juga kita sewajarnya mempersiapkan diri kita dengan ilmu yang mendalam sebelum berfikir atau menjana sesuatu keputusan maupun idea. Sebagai contoh, dalam agama Islam, Al-Quran dan As-Sunnah menjadi sumber rujukan utama dan para penganutnya disarankan berfikir berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah agar terhindar daripada konsep falasi ini. Jadi, terdapat pelbagai kaedah atau teknik yang dihasilkan oleh para ilmuwan untuk mengelakkan berlakunya falasi ini. Ini adalah seperti kaedah induktif, kaedah deduktif, abduktif dan heuristik yang akan kami bincangkan sebentar lagi. Seterusnya, kita beralih kepada peranan logik dari segi didaktif dan induktif. Untuk didaktif, dari segi etimologinya, didaktif ataupun didaksi ini berasal daripada kata Latin, iaitu de yang bermaksud daripada dan dicio yang bermaksud kepada memimpin ke arah, bererti memimpin sesuatu ke arah kesimpulan. Konsep didaksi ini membolehkan kita untuk membuat beberapa kesimpulan sehingga membawa kepada kebenaran. Untuk kaedah, didaksi ini berfikir daripada umum kepada khusus. Ia menggunakan sesuatu teori yang sedia ada bagi memahami sesuatu kes. Konsep didaksi ini membolehkan kita membuat beberapa kesimpulan sehingga membawa kepada kebenaran. Selain itu, logik didaksi ini membawa kita ke arah kepastian, ketepatan dan merupakan asas kepada sains dan teknologi. Sebagai contoh yang kita boleh berikan ialah semua manusia bernafas menggunakan oksigen. Ayat itu merupakan ayat pernyataan umum. Ayat kedua, Alia merupakan seorang manusia. Ayat itu pula merupakan pernyataan khusus. Jadi kesimpulannya, oleh itu Alia bernafas menggunakan oksigen. Ayat itu merupakan kesimpulan khusus. Ayat ini menjadi hujahan yang palsu, tetapi masih lagi merupakan sebuah didaksi. Seterusnya, kita beralih kepada induktif. Induktif ataupun induksi ini dijelaskan sebagai satu keputusan yang diambil daripada sebahagian fakta ataupun sampel-sampel tertentu yang boleh dikaji, kemudian penaklukan kesimpulan yang dibuat secara umum. Hal ini bererti dalam induksi, sesuatu keputusan yang diambil selalunya bersifat pernyataan umum. Kaedah ini menghasilkan teori fakta. Konsep induksi ini membolehkan kita untuk membuat kesimpulan secara umum. Contoh bagi induksi ialah ayat yang pertama, harimau memiliki taring. Ayat itu merupakan ayat pernyataan khusus. Ayat kedua pula, anjing memiliki taring. Ayat itu juga merupakan ayat pernyataan khusus. Ayat ketiga pula, serigala memiliki taring. Ayat itu juga merupakan ayat pernyataan khusus. Jadi, untuk kesimpulan, ketiga-tiga ayat tersebut ialah semua haiwan mempunyai taring. Namun demikian, kesimpulan tersebut tidak semestinya benar. Melalui contoh tersebut, dapat kita perhatikan bahawa penggunaan kaedah induktif ataupun induksi ini tidak memerlukan premis dan kesimpulan yang benar. Slide ini pula untuk menunjukkan perbezaan di antara didaktif dan induktif. Untuk didaktif dimulakan dengan
teori, seterusnya hipotesis, seterusnya corak ataupun pola dan berakhir dengan pemantauan. Untuk induktif pula dimulakan dengan teori, juga seterusnya hipotesis dan seterusnya juga pemantauan dan berakhir dengan kepastian. Kaedah heuristik. Kaedah heuristik berasal daripada bahasa Yunani heuristion yang bermaksud memperoleh. Heuristik adalah kaedah yang menggunakan ciri-ciri atau faktor kejayaan yang membawa kepada tercapainya impian atau idea baharu yang seterusnya mewujudkan idea atau sub-idea yang baharu. Kaedah heuristik adalah doktrin istimewa untuk digunakan orang yang ingin memperoleh keupayaan menyelesaikan masalah. Menurut G.J. Weiner, heuristik adalah suatu teknik, seni dan bukannya suatu ilmu. Heuristik ini juga ialah langkah awal dalam tindakan mencari sumber-sumber, mendapatkan data atau fakta dan pembuktian sejarah. Kaedah heuristik lebih bersifat sementara dan muhasabah sahaja. Kaedah ini adalah merupakan kaedah penakulan dengan memilih hipotesis yang dianggap benar dan boleh menjelaskan sesuatu perkara secara tepat dengan bukti yang relevan. Kaedah abduksi ini juga dikenali sebagai kaedah culikan. Penggunaan istilah culikan adalah kerana ia melibatkan proses pengambilan satu daripada pelbagai hipotesis atau penyebab yang difikirkan paling tepat. Kaedah culikan atau abduksi, abduction method, yang berupa kaedah mengambil pengajaran yakni iktibar daripada beberapa penjelasan yang lain. Daripada kaedah-kaedah ini, terdapat persamaan iaitu pengumpulan data. Namun begitu, dari sudut yang berbeza pula, data yang dikumpul diaplikasikan atau diambil kira dari perspektif tersendiri. Di sini dapat saya lihat peranan akal, pemikiran iaitu pemikiran logik dan ilmu falsafah sangat berkait rapat dalam proses penghasilan ilmu. Kaedah ini secara tidak langsung dapat melahirkan individu yang berfikiran kreatif dan kritik, memupuk daya fikir yang tinggi dan mengembangkan daya intelek seseorang. Dengan itu, ilmu yang terhasil dapat diterima ramai tanpa terdapatnya unsur-unsur seperti konsep falasi dan objektif yang dikaji juga tercapai.